Okay, Assalamualaikum. Dengar tak? Waalaikumsalam, madam. Waalaikumsalam. Dengar, madam. Dengar. So hari ni kita akan sambung Okay, so hari ni kita akan sambung next chapter iaitu chapter 5 lah. Nampak tak? Nampak. Nampak? Okay. So untuk chapter 5 ni dia macam lebih kurang daripada chapter 4 dan dia memang sambungan daripada chapter 4. Dan basically chapter 5 ni berbezanya dengan chapter sebelumnya adalah sebab dia memang majoriti adalah pasal kira-kira, tapi kira-kira yang mudah lah basically. So awak kena faham dan apply lah benda kira-kira tu. Lebih kurang macam chapter 4, lebih kepada faham dan apply. Okay, so ada beberapa terms yang awak kena tahu dalam chapter 5 ni. So chapter 5 ni kita belajar pasal population genetic. Okay, kalau sebelum ni kita belajar genetic inheritance, betul? Betul tak? Iaitu macam mana kita inherit genetik daripada keturunan ataupun previous generation lah. Okay, yang chapter ni adalah pasal population genetik. So masih berkait dengan genetik, cuma yang beza kat sini adalah inheritance dengan population. So kita nak tengok pasal satu populasi punya genetik lah basically. Okay, so dekat sini yang 5.1 kita belajar pasal gene pool concept. Okay. So apa itu gene pool concept? Okay, so apa itu gene pool concept? Okay, dalam gene pool concept ni kita tengok beberapa terms yang penting. Okay, number one is population. So a group of individual belong to same species that occupy a particular habitat yang capable untuk interbreed dan produce fertile offspring. So kalau ini adalah satu populasi, macam mana kita nak tahu di satu populasi adalah dalam populasi ni ada beberapa ataupun group of individuals tapi diorang dia pada spesies yang sama. Contohnya ini adalah spesies burung. Okay, so contohnya ini adalah spesies burung dan spesies burung ni mestilah boleh occupy, duduk dekat satu kawasan yang sama iaitu same habitat dan diorang boleh interbreed between each other. Interbreed tahu kan? Breeding. Tahu kan? Tahu. Tahu kan? So diorang mesti dah boleh interbreed dan boleh hasilkan fertile offspring. Fertile adalah maksudnya subur lah, bukannya sterile. Sterile mandul, so fertile offspring. So dia boleh hasilkan tu. Maksudnya kalau belajar variation, dalam variation dia akan mention yang dua jenis spesies berbeza, contohnya kucing dengan anjing kita nak kahwinkan, sepatutnya tak boleh berlaku speciation ataupun interbreeding tak boleh occur. So dia takkan boleh produce fertile offspring sebab dia adalah spesies yang berbeza. So biasanya fertile offspring ni ataupun anak yang subur ni ataupun yang boleh ability of untuk produce offspring ni hanya ada apabila kita kahwinkan atau kita interbreedkan two same species. Contohnya burung spesies A dengan burung spesies A. Burung spesies B dengan burung spesies B, macam tu. Faham tak setakat tu? Faham ke? Faham Okay. So apa tu population genetik yang kita nak belajar sekarang ni? Chapter 5. Okay. So dalam satu population ni kita nak study pasal genes dia dengan alel frekuensi dia. So frekuensi tu apa? Frekuensi tu apa? Kekerapan. Dan gene dengan alel awak dah pernah belajar sebelum ni. Betul tak? Satu gene berapa alel? Dua alel. So benda ni lah yang kita akan belajar dalam satu populasi ni. Kita akan belajar berapa frekuensi, beberapa kekerapan gene yang ada, berapa kekerapan alel yang ada, benda macam tu. Okay, setakat tu faham?
So kita Faham. akan tengok apa tu gene pool, iaitu kolam gene. Betul? So gene pool adalah total number of allele of all the individuals in a population at one time. So katakan ini population tadi, okay, kita ada beberapa individual. So setiap satu individual ada satu gene dan berapa allele? Saya sebut tadi. Dua. Dua allele. So katakan kita randomly cakap allele A untuk tinggi, A besar, tall, A kecil, short. Okay, so kita letak je, kita agak-agak. Okay. So setiap manusia ataupun setiap haiwan alam ni akan ada allele sendiri. Setiap satu akan ada dua, betul? Betul tak? Okay, so diorang ada berapa gene sekarang? 4 gene sebab ada 4 popular individuals dan dia ada 8 allele. Faham cakap tu? Faham. Faham. Okay, next kita tengok. So ini gene pool. Gene pool tu apa? Adalah total number of alleles of all individual. So gene pool kat sini berapa? Dia kata total numbers of allele of all individuals dalam satu population. Berapa? Soalan saya ni senang sangat-sangat ni, tak tricky pun. Berapa? 8. Yes, 8. Sebab kita dah kira 2, 4, 6, 8. Dalam populasi ni kita ada 8 allele. Total number of allele 8. So gene pool kita adalah 8. Itu adalah gene pool. Jelas? Jelas. Okay. And then genetic equilibrium. Apa tu genetic equilibrium? Equilibrium tahu? Tahu tak? Tetap. Equilibrium kan? Equal tu apa? Keseimbangan. Yes, keseimbangan. Ataupun sama rata tu tak equilibrium tu. Biasa kalau belajar osmosis, until it reach equilibrium. Maksudnya balance lah, balance. Equilibrium adalah maksud lain dia adalah balance. Okay? Okay, jelas? Jelas tak? Jelas. Okay. So genetic equilibrium. So kita kena capai genetic equilibrium, iaitu balance genetik dalam tu. So apa itu genetic equilibrium? Apabila satu population di mana allele dengan genotype frekuensi tak berubah dari satu generasi ke generasi lain. Katakan ini generasi X, iaitu generasi parents awak. And then dia akan lahirkan generasi Y yang kedua. So dia cakap population allele dengan genotype frekuensi yang tak berubah. Numbers boleh berubah tapi frekuensi tak berubah. So macam mana kita nak kira frekuensi, kekerapan? Maths. Benda simple. Macam mana saya nak kira frekuensi kekerapan? Kita akan ambil kekerapan apa yang kita nak kira, kita perkan dengan total. Betul tak? Betul. Okay, berapa kerap? Berapa kerap? So kita akan tengok tu. So kita try kira frekuensi untuk generation yang atasnya. So saya buat balik lah. Okay. So ini adalah generation X. Dalam ni kita ada AA. Okay, saya ada ni. And then saya tanya awak. Okay, so ada dominant, ada recessive allele lah. So saya nak, okay sekarang ni kita tengok kat sini dia cakap kita boleh count allele secara randomly lah saat nak tengok tu semua. Okay, so kita ada dua jenis frekuensi. Macam saya cakap tadi kita belajar, kita ada dua jenis frekuensi iaitu frekuensi apa? Allele frekuensi dengan genotype frekuensi. So semua ni bawah gene pool lah. Yang satu lagi benda penting kita belajar gene pool. Okay, faham? So allele frekuensi mestilah kita tengok bilangan allele. Katakan saya tanya awak, okay, what is the frequency of allele A besar dekat dalam generation X? Macam mana? Kekerapan allele A besar, dominant allele in this population. Macam mana nak kira? Kira semua A besar. Apa tu? Muhammad apa? Kira semua A besar dalam tu. So Okay, cuba maknanya kira. Satu.
ada 4. Ha, 1, 2, 2, 3, 4. Okay, so saya nak perkan dengan apa? Nak kira frekuensi. Total yang ada. total value. So jawapan dia 1/2. 0.5 lah frekuensi kita buat dalam titik perpuluhan. Okay. Faham? Mudah kan? Kalau saya tanya alih frekuensi of A kecil, 0.5 4 je. sampai 5 juga. Sama. 8 juga 0.5. Okay. Faham setakat tu? Dan kita tengok genotype frekuensi. So untuk genotype frekuensi, okay, katakan saya tanya awak berapakah genotype frekuensi untuk genotype A besar A kecil ataupun heterozygous? 2/4. 2/4. Kita kira per 4 sebab kita ada 4 genotype. So jawapan dia 0.5. 0.5. Berapakah frekuensi untuk A kecil? 1/4. 1/4. 0.25. A besar 1/4. 1/4. Okey. Faham? Setakat ni faham? Faham, simple gila kan? So the ratio of total number ni with specific genotype. Ini maksud dia lah nanti tengok saya nak awak apply terus. Okay. Dan macam mana pula untuk phenotypic frequency. So katakan tadi saya cakap apa tadi? A besar dominan iaitu tall, A kecil adalah short. So saya suruh awak teka satu lagi. Phenotypic frequency. Okay, so phenotypic frequency kat sini saya nak awak kira phenotypic frequency untuk tall. Berapa? 3/4. 3/4. 3/4. So jawapan dia 0.75. 75. Short 1/4. 1/4. 0.25. Okay, faham? Faham setakat tu? So ini kalau kita kira secara manual. Okay, ini kalau kita kira secara manual. Sangat mudah, okay. So saya tak nak tengok lagi soalan contoh example 1 ni. Saya skip dulu. Kita pergi tengok yang seterusnya iaitu Hardy-Weinberg Law. Okay, so Hardy-Weinberg Law ni adalah satu law yang diciptalah untuk kita studies pasal population genetik. So Hardy-Weinberg Law ni dia states that dalam satu populasi yang tak ada evolve tu adalah evolution ataupun evolusi ataupun perubahan. Okay, kita kena assume bahawa genetik dia adalah equilibrium. Yang macam saya cakap tadi, tak berubah daripada satu generasi ke generasi yang lain. Contohnya dari generasi X pergi ke generasi Y, saya akan assume bila tak ada evolusi berlaku, tak ada evolution berlaku, the frequency of allele, okay, frequency of allele and then frequency of genotype semuanya akan Sama. constant, remain the same daripada generation ni. Katakan generation ni frekuensi allele dia 0.5 untuk A besar. So should be next generation masih 0.5 kalau dia follow Hardy-Weinberg Law. Iaitu kalau tak berlaku evolution, tak berlaku migration, tak berlaku benda-benda macam tu. Faham setakat tu? Faham setakat tu? Faham. Okay. So, okay. Jadi, okay. So macam mana kita nak assume dia tak evolve? Macam mana kita nak tahu dia evolve ke tak? Okay. So genetic equilibrium ni describe population is non-evolving, tak evolve and is rarely met. Jaranglah kita jumpa populasi yang tak evolve langsung, tak berlaku evolution langsung. Okay. Actually really this condition not occur but from that law we can guess any changes. So daripada law tu kita boleh tengok ada perubahan tak berlaku, ada evolution tak berlaku dari satu generasi ke generasi yang lain lepas kita kira frekuensi tu. Kalau frekuensi berubah, maksudnya apa? Ada perubahan. Ada perubahan, Evolution. ada evolution berlaku. So tak valid lah untuk kita guna Hardy-Weinberg Law. Faham? Faham? Faham. Okay, so bila kita nak guna Hardy-Weinberg Law, kita kena assume population itu sangat besar, large population size, no migration, tak boleh berlaku migration, katakan daripada population X dia pergi pindah pula, pindah randah. So populasi ni punya bilangan terjejas, so tak boleh apply Hardy-Weinberg Law.
dah berlaku evolution. Dan kita assume tak ada mutation, tak ada natural selection and random mating. Okay, so tak ada large population size, faham? Mestilah besar, katakan 500 population kat situ. Itu faham Tak ada migration, faham? Tak ada keluar dan masuk. Faham? Faham. Faham. Tak ada Faham. mutation, maknanya daripada generation mak dia, mungkin mak dia ada kromosom atau gene yang cukup tapi anak dia cacat ataupun mutated. Mutated ni berlaku mutasi dekat dia punya kromosom. So gene pun masalah. So tak boleh berlaku mutation. Kalau berlaku mutation, of course lah dia punya frequency tu berbeza. Betul tak? And tak ada natural selection. Natural selection ni apabila dia hanya pilih certain individuals yang boleh hidup. Tapi yang memilih tu adalah natural. Contohnya, baby yang lahir adalah 3 jenis. Okay, katakan di zaman dulu, ini low weight, ini normal, ini obese. Okay. The highest tendency untuk baby yang hidup antara 3 ni yang mana? Normal. Normal. Okay, ni mungkin tak cukup organ tak cukup develop ke, tak cukup makan ke apa. Ini mungkin lebih berat, ada penyakit ke apa, benda-benda macam tu. Adakah kita pilih bahawa ni perlu mati dan ini perlu mati? Tak. Awak pilih ke? Kita pilih ke? Doktor pilih ke? Tak. Dia berlaku dengan sendiri. Kalau dia tak boleh survive, tak boleh survive. Contohnya baby lahir tak cukup bulan, tak boleh hidup, benda-benda macam tu. Itulah natural selection. Maknanya natural ataupun environment kita yang pilih randomly siapa perlu boleh teruskan hidup secara biasa, siapa yang tak boleh. Banyak juga untuk haiwan, katakan benda-benda macam tu adalah natural selection. So kita kena assume dalam populasi ni tak berlaku natural selection. So perasan tak semuanya no. Jelas? Jelas. Dan last kali kita kena assume dalam populasi tu berlaku random mating. Maknanya dia tak pilih dengan siapa dia nak mate ataupun interbreed. Katakan burung A ni dengan yang ni, dia boleh randomly mating untuk produce offspring. Bukannya yang ni jenis tak nak. Saya tak nak lah burung yang kepak warna blue. Saya nak yang kepak warna red. Itu adalah sexual selection. Kita kena assume benda ni pun tak ada dalam populasi ni. Barulah dia boleh follow Hardy-Bamble law. Jelas? Jelas. Okay, jelas. Okay, so back to this. Okay, sekarang ni kita tengok ada 2 equation untuk kira allele frequency dengan genotype frequency. So kalau awak ingat tadi saya dah sebut, kita dah kira manually, okay, without guna Hardy-Bamble law, kita dah dapat allele frequency dengan genotype frequency. Betul? Betul. Tapi sekarang dia guna Hardy-Bamble law. Bila guna Hardy-Bamble law, kita apply apa? Equation. So untuk allele frequency, kita guna P plus Q equal to 1. Untuk genotype frequency, kita guna P square plus 2PQ plus Q square equal to 1. So kat sini awak kena tahu P adalah recessive. P adalah dominant allele. P adalah dominant allele dan Q adalah recessive allele. Faham tak setakat tu? Tak faham tolong tanya. Faham. Faham setakat tu? Ada soalan? Tak habis lagi ni. Ada soalan? Faham tak semua ni? Faham. Faham. Kalau tak faham nanti tengok balik semula apa saya explain satu persatu. Okay. So P adalah allele frequency. Okay. Ni kena tengok dia frequency. Okay. So P adalah dominant frequency dan Q adalah recessive frequency. P plus Q equal to 1. Kita tengok allele frequency. Nampak ni allele frequency. So A besar ni dikira apa? Kalau saya tengok dekat equation, yang mana satu A besar? P ke Q? P. Yes. P. Betul. Betul tak? Q? You receive. Kecil. Kecil. Adakah P plus Q menjadi 1? Ya. So proof equation ni proof dia bukti okay. Next kita tengok genotype frequency. So kita tengok genotype frequency, kita ada ambil 3 ni. So P square ini adalah dominant. Dominant dengan dominant adalah yang mana? Yang mana P square? 1 ke 2 ke 3? 3. A. A besar.
Okay, faham setakat tu? So kita tak ada opening. 2 PQ. P dengan Q ada resesif dengan dominan yang mana? A Satu. besar A Satu. kecil. Okay, so ini adalah 2 PQ. Q square? A kecil. Yes, Q square. Dia cakap total frekuensi semua ni mendapat 1. Adakah semua ni dapat total 1? Ya. Faham tak? Faham tak maksud saya? Faham. Jelas Faham. Jelas Madam, Cuma ya, boleh tak ulang semula? yang mana? Yang genotype frekuensi. Okay. Yang equation lah. Sekejap saya tengah. Okay. So basically PQ ni faham? Umi, faham So P ni dominan, Q ni resesif, faham kan? Betul. So untuk ni, kalau P ni dominan square lah kan? Ataupun dua dominan lah, betul tak? Betul. Genotype frekuensi ada 3 jenis macam ni kan? Homozygous recessive, heterozygous dengan homozygous dominant. So kalau P square, dia yang mana satu? Yang mana satu? Antara 3 ni, Umi. A besar, A kecil. Homozygous dominant. Ni, P square, 2 dominant. A besar, 2 A besar. dominant. A besar lah. Okay, so ni lah kan? Saya silap, ni P square. Okay, faham? And then 2 PQ, maknanya kita ada dominant 1, recessive 1. Yang mana? A Yes. besar, Heterozygous lah kan? Kita ada 2 Q. Yang mana? A kecil, A kecil. Okay, so dia kata total 3 frekuensi ni dapat 1. Awak tambah semua ni yang kita kira tadi dapat 1 tak? Total 0.5 sampai 0.25 tu madam. Sebab dia kan semua genotype, 3 jenis genotype. Maknanya 2 PQ tambah Q square tambah P square, kita dapat 1. So proof lah, maksudnya equation ni proof. Betul. Okay, faham setakat tu? Kita takkan faham selagi kita tak buat soalan. Boleh faham lah, tapi kita nak tengok lebih lanjut. Okay, setakat ni faham? Semua faham? Faham. Okay, so ni step lah macam mana kita nak guna. Saya nak awak apply terus. So kita tengok soalan number 1. Okay. Sebelum tu saya tengok yang ni tanpa guna apa nama ni? Equation. Sebab dia dah bagi nombor. Okay, jadi dia tak cakap kita guna Hardy Lambert law ke ataupun dia dah bagi semua benda, kita kira secara biasa je lah, secara klasik je lah kan, kira macam biasa. So macam biasa, setiap kali soalan-soalan chapter 4, chapter 5, tolong keluarkan maklumat. So apakah maklumat yang saya dapat? 500 frogs dalam satu population. So maknanya population number saya berapa? Betul? Betul tak ni? Betul. Okay, in this population, the frog colour was controlled by certain gene, consists of 2 alel macam kita tahu. A besar dengan A kecil. Okay, keluarkan semua satu per satu. Tapi dia tak bagi tahu warna apa. It's okay. Okay, the number of frog for each phenotype and their phenotype are given in the table below. So nampak tak saya zoom in kan table ni? Nampak. Okay, so dia kata A besar adalah green. So kita tahulah A yang dominan ni green dan A kecil ni adalah brown. Betul? Betul. Dan dia dah bagi bilangan kat sini. Total 500. A besar ada 320. A besar A kecil ada 160 dan A kecil ada 20. Okay. So soalan pertama, what is the frequency of recessive allele A? Macam mana saya nak kira frequency of recessive allele A kecil? So awak cari dekat sini mana yang ada A kecil? Dekat 20 dengan 10 dengan 160. 100. Okay, kalau saya akan buat balik table ni, okay, supaya saya lebih nampak green dengan brown. Okay.
Dan ini adalah genotype. Kita ada A besar, A besar, A besar, A kecil dengan A kecil, A kecil. Betul? Betul. Betul tak? Betul. Saya akan letak number kat sini 320, 160 dengan 20. Saya hanya akan tambah yang baru iaitu A besar dengan A kecil. Okey, nampak tak soalan ni? Nampak. So, soalan saya sekarang adalah untuk green frog A besar, A besar. Okay, yang 320 ni, 320 ekor katak ni, ada tak apa-apa alel A kecil dalam 320 ni? Tak Tak ada. ada. Tak ada. So, saya letak kosong. Betul? Berapa A besar dalam 320 katak? 300. 320. Fikir sebelum jawab. 320 dah 2. 640. Yes. 640. Kenapa ada 2? Sebab dia ada 2A. Sebab satu ekor ada 2 alel dan dua-dua alel yang dia ada adalah A besar. Okey, jelas Untuk yang kedua ni berapa alel A kecil yang dia ada? 160. 160. Yang ni A besar? 160 juga. 60. Okey, faham tak? Siapa tak faham? Siapa tak faham? Tak faham boleh saya explain detail lagi. Faham tak? Madam, Ya. macam mana dapat 640 tu? Okey, so kita tengok kita ambil seekor katak. Katak ni, kita ambil katak yang genotype A besar A besar. Dia cakap ada 320 ekor. Saya letak 2 je, tak rarat saya nak lukis 320. Cuba bagi tahu saya, ni satu ekor, ni ekor kedua. Untuk satu ekor katak A besar ada berapa A besar? Salina. Ada berapa A besar? 320. Bukan untuk seekor katak. Seekor katak ada 2 A besar kan? Betul? Untuk 2 ekor katak yang saya lukis ni ada berapa A besar? 2. Ada 2 A besar. Untuk 2 total ni, satu population. 4. Empat. 4. Okey, ada berapa A kecil? Tak ada. Tak ada. Ini untuk population ni yang saya kira A besar. Sebab dia dah bahagi dah. A besar ada 320 ekor. Faham Alina setakat tu? Faham. Okey. Ada A kecil tak dalam 320 katak yang A besar ni? Tak ada. Should be tak ada. Berapa A besar sepatutnya 320 ekor ni ada? Satu ekor katak akan ada satu jin, betul? 2 alal, betul? Betul. Faham tak setakat tu? Faham. Faham? Halina faham tak? Oh, maksudnya darat 2 lah, Madam. Yeah, darat 2. Sebab apa darat 2? Dia ada 320 A besar, 320 A besar. Kita bahagi 2. Yang ni dia ada 160 A kecil, 160 A besar. Betul tak? Sebab dia seekor dari 2 alel. Betul? So untuk yang ketiga ni berapa Halina? Berapa A kecil dia ada? 1. Ni total. Ada 20 ekor. 20. A 40. kecil. Kenapa 40? Sebab dia ada 20 A kecil. 20 A kecil untuk setiap ekor. Faham tak? Faham. Faham? Halina faham tak? Faham, Madam. So berapa A besar dia Halina? Untuk ni, untuk A kecil ni, brown colour frog. Berapa? Ada berapa alel A besar dalam brown colour frog? Yang 20 ekor ni. Kosong lah. Kosong kan, Madam? Ya, pandai. Faham dah? Faham. Okay. So next kita akan try kira ada berapa alel semuanya. So kat sini should be berapa?
ada berapa kecil totalnya? 200 betul tak? 200. Yang ni ada berapa? 800. 800. So total fraud 500. So 500 gene pool berapa? Untuk 500 population? 1000. 1000. Betul lah. 1000. Kenapa 1000? Gene pool adalah total number of allele. Kalau 500 ekor, darab je lah dengan 2. Dapatlah total allele. Sebab setiap satu individu ada 2 allele. Faham tak? Faham Okay. So sama tak dengan yang kita kira tadi ni? Dapat tak 1000? Dapat. Okay. Faham setakat tu? Faham, madam. So, bila kita dah buat table macam ni senang. So dia tanya apakah frekuensi untuk recessive allele. So saya tengok ada berapa recessive allele kat sini? Berapa recessive allele? 200. Silakan, madam. 200 lah kan? 160 campur 40 adalah 200. So saya akan buat 120 campur 120. 160 campur 40 bahagi total berapa? 1000. Total allele 1000. So dapatlah 0.2. Faham? Faham. So berapa dominant allele? 800. Itu dominant allele. Okay, frekuensi nak bahagi berapa? 1000. 1000. Jawapan nak berapa? 0.8. 0.8. Ini 0.2. Kita back kepada Hardy-Weinberg law. P plus Q equal to 1. Adakah P plus Q equal to 1? Yes. Yes. Maknanya betul lah kita buat. Faham? Faham. Faham. Cuma kita kira ni cara manual lagi. Okay, sama juga dengan ni. P plus Q equal to 1 tak? Bukan. Ini genotype. Silap. Genotype kena tambah 3-3. Equal to 1 tak? A besar, A kecil, A besar, A kecil. Equal to 1 tak? Equal. Equal. So betul lah kan? So nanti try buat yang ni. So, jelas tak? Jelas, madam. Cuba awak hadamkan. Try buat. Ni sampai ni. 3. Ni. Soalan ni dengan soalan ni. Fahamkan. Siapa tak faham? Bagi tahu terus. Sekarang. Saya tak nak masuk lagi yang Hardy-Weinberg law punya contoh. Sebab takut opening. So try buat ni dulu. Yang basic ni kena fahamkan dulu. So that kalau saya explain lama untuk benda ni, hari Jumaat baru saya masuk lah yang ni. Yang lebih detail. Macam mana nak kira semua tu. Okay. So try. Ada soalan tanya je. Okay, semua faham tak macam yang dapat? Faham tak? Faham ni dia? Ada apa siapa yang macam tak faham ke, nak medium explain lagi ke? Ada tak?
Ada ke tak ada ni? Okey tak semua? Ada ke tak ada soalan ni? Tak ada madam. Tak ada. Okay, kalau tak ada, madam nak awak try buat soalan nombor 1 dengan 2 sahaja. Kalau rajin buat lebih. Tapi saya nak nombor 1 dengan 2 dulu supaya awak boleh hadamkan. Nanti madam akan bagi soalan lain untuk awak buat dan present hari Jumaat. Saya akan panggil randomly dan saya bagi tahu siap-siap saya hanya akan panggil nama-nama yang jarang bersuara ke dalam kelas. Yang selalu bersuara ni saya kenal, nama-nama awak yang selalu bersuara ni saya sangat-sangat kenal. Sebab orang sama je aktif kan. Yang tak aktif orang sama je. Okay. So, boleh tak? Boleh. Boleh madam. Boleh lah. Okay. So, keyword untuk saya habis awal sikit sebab saya nak buat latihan. Jin full keyword hari ni. Okay. Okey, madam. Tolong yang mana tak dapat hadam, saya mesti yakin ada yang tak dapat hadam pun benda ni. So tolong tengok balik recording, tengok balik buat soalan satu persatu. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam.